Siapa terdulu membina harapan dan siapa yang memusnahkan impian tanpa sebab dan alasan kau mainkan Perasaan bagai macam karaoke Baru nak layan tengok perasaan. lirik. Dahsyat. Itu Faria lagu tu. Kalau kebiasaannya kalau pergi karaoke itu antara lagu favourite lah. Kira top 10 lah. Kalau nak mengimbas lagu-lagu lama. Macam saya memang suka lagu-lagu lama. Lagu 80-an, 90-an. Tapi awak lahir 80-an ke? Saya come on lah. Saya dah tak apa. Baik, selamat pagi. Jangan melayan merepek Afad di pagi. Diharapkan anda semua sihat walafiat di samping keluarga, di samping rutin harian kita pun telah balik ke pejabat kan. Uruskan anak hari ini minggu kedua juga anak-anak telah bersekolah pada negeri yang sudah ke fasa 4 kan. Betul. Jadi hari ini kita nak kongsikan banyak sebenarnya pengisian yang sangat menarik dan juga berguna kepada kita semua sebagai rakyat Malaysia. Yes, apa yang kami nak kongsikan, kami terus saja nak kongsikan berkaitan dengan PRN Negeri Melaka. Saya baru balik dari kampung isteri saya dekat Bangan Serai. Itu di Perak tau. Saya minum dekat kedai kopi, rata-rata depan belakang kiri kanan saya duk bercerita tentang PRN Melaka. Jadi nampak tak begitu bersemangatnya kita sebenarnya nak mengetahui tentang PRN Melaka, dan semalam telah pun bermulalah kiranya PRN Negeri Melaka, dan kita telah pun mengetahui bahawa 112 calon telah pun akan bertanding nanti, yang mana ianya melibatkan banyak penjuru juga, Fariha. Ya. Hebat-hebat ni kalau tengokkan di 28 pusat penamaan calon PRN Negeri Melaka telah pun semalam penamaan telah tutup 10 pagi. Betul. Jadi kalau tengok ada 6 penjuru, 3 kawasan, 6 penjuru Don, Asahan, Duyung dan juga Gadik, dan juga 5 penjuru tu banyak juga. Betul. 5 paling rendah pun 3 penjuru lah. Paling rendah 3 penjuru. Yang 5 kerusi itu di Don Rembia, Macap Jaya, Payu Rumput, Pangkalan Batu dan Bemban. Dan 9 Don menyaksikan pertandingan 4 penjuru iaitu di Kuala Linggi, Durian Tunggal, Sungai Udang, Bukit Katil, Air Molek, Bandar Hilir, Teluk Mas, Serkam dan Sungai Rambai. Manakala ada 11 lagi Don yang melibatkan 3 penjuru. Dan kali ini pastinya cabaran juga buat calon yang bertanding kerana mereka tidak boleh melakukan aktiviti untuk berkempen ini. Rumah ke rumah tak boleh lah? Tak boleh. Maknanya mereka perlu menjalankan melalui media sosial. Betul lah. Jadi sangat mencabar jugalah kan, sebab tak dapat bertemu mata ke mata. Jadi ini akan dilakukan sehinggalah mereka akan menemui keputusannya pada 20 November. Akan keluar mengundi 20 November dan mengundi awal pada 16 November. Ya, semalam telah pun bermulalah hari yang pertama sebab untuk hari berkempen ianya diberikan selama 12 hari dan ianya akan tamat pada 19 November pada 11.59 malam. Dan seperti mana yang Faria katakan tadi, norma baru kita tidak boleh pergi ke rumah, tetapi dalam pada itu juga wakil-wakil ataupun calon-calon wakil rakyat ini boleh juga mempromosikan diri mereka menerusi platform media sosial. Dan difahamkan juga kalau dulunya kalau kita pergi ke taman-taman perumahan kan ada orang jual surat khabar. Surat khabar lama kan. Okey, untuk pendekatan untuk wakil rakyat ni pun dibolehkan untuk macam menggunakan pembesar suara, duduk dalam van ataupun naik atas lori dan sebagainya. Maknanya selagi ada penjarakan sosial lah. Menjaga seperti itu. Paling penting Faria, kena dapatkan permit terlebih dahulu. Itu paling penting lah. Tak boleh seberono sahaja. Baik, itu yang kita katakan berkenaan dengan PRN Negeri Melaka. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Semoga baik-baik sahaja. Baik, kita hari sebenarnya istimewa sikit lah. Rasa lain pun tadi sebab banyak mata memandang, kita memerhati ni, takut dia nak bercakap, tapi aura tu lain tu. Aura lain macam kita hari ini sebab kita ada tetamu yang sangat-sangat istimewa yang datang ke studio MHR pada hari ini. Jadi kami di Malaysia hari ini nak mengalalukanlah kehadiran Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI yang berbahagia, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Selamat pagi Datuk Seri. Terima kasih bersama kami di MHI. Bercakap berkenaan dengan PRN Melaka, bagaimana Datuk Seri melihatnya? Berbalik ya? Tajuk yang interesting, tapi hari ini saya cakap pasal kementerian. Hari ini saya di sana semalam dan kita lihat ada pematuhan tentang SOP baru yang dikeluarkan oleh MKN. Itu sepatutnya dilakukan oleh semua pihak di kalangan ahli politik yang bercalon, yang berkempen dan sebagainya. Jadi kita masih tak keluar daripada pandemik COVID. Sentiasa patuh kepada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ya, suasana yang berbeza sedikit. Selalunya kalau proses penanaman calon itu ada ramai-ramai, ada perhimpunan yang besar-besar, tapi semalam tak ada.
kita tak melihat semua itu. Semuanya mematuhi SOP Datuk Seri di Melaka. Okey, Faria, kita terus cakap dengan Mafi ni. Kita sebenarnya bersama dengan Datuk Seri hari ini untuk bercakap berkenaan dengan Belanjawan 2022 yang telah dibentangkan pada 29 Oktober yang lalu. Ini berkaitan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang telah diletakkan di bawah itu. Bagaimana kita melihat pastinya kita nak lihat pembaharuannya yang telah dilakukan kan untuk membina daya tahannya, memulihkan segala yang apa yang telah terkesan ketika pandemik itu. Jadi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh ringkaskan jugalah bagaimana melihat bajet 2022 ini diperuntukkan di bawah Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan ini. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI adalah antara kementerian yang dikekalkan jumlah peruntukan berbanding dengan tahun yang lalu. Tahun ini kita masih mendapat lebih kurang 4.82 bilion ringgit yang merangkumi 3.28 bilion perbelanjaan mengurus, peruntukan mengurus dan juga 1.54 bilion ringgit perbelanjaan pembangunan. Dan antara dana peruntukan mengurus ini adalah peruntukan untuk meneruskan subsidi baja, benih, harga dan pengeluaran padi, subsidi baja padi huma, padi bukit dan juga insentif hasil tangkapan nelayan. Sebab itu kita melihat kerajaan, Kementerian Kewangan melihat sektor agro makanan ini sebagai satu sektor yang penting untuk merancakkan semula pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 ini. Dan tentu sekali insentif-insentif yang diteruskan menunjukkan keprihatinan kerajaan untuk melihat jaminan makanan negara sentiasa terkawal dan juga pengeluaran hasil pertanian pelbagai sektor ini akan terus berjalan di bawah dana bajet 2022 tahun depan ini. Jadi kita melihat keseluruhannya peningkatan lebih kurang 26 juta ringgit berbanding dengan bajet 2021 untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kalau kita lihat pun antara bajet 2022 kementerian-kementerian lain ada juga yang dikurangkan bajet Datuk Seri, tetapi tahniah juga Dr. Mafi kerana dikekalkan dan juga ada penambahan-penambahan. Datuk Seri, kita nak melihat tentang bajet 2022 ini yang diberikan kepada Mafi. Mungkin ada kelebihan ataupun mungkin ada wow factor yang kita dapat lihat peruntukan yang diberikan daripada pihak Mafi. Okey, banyak pendekatan baru yang dibuat. Antaranya the introduction of smart card untuk ahli peladang. Ini termasuk skim takafur insurans untuk ahli-ahli peladang yang berdaftar di bawah smart card. Peruntukan untuk dana agrofood, kemudahan untuk jaminan makanan yang disalurkan melalui beberapa bank termasuk bank agrobank. Dan juga penerusan kepada jaminan dana untuk jaminan makanan sebanyak 120 juta ringgit. Ini termasuklah projek jaminan bekalan makanan, program pembantapan jaminan bekalan makanan negara, program bantuan insentif makanan, ternakan, ruminan. Yang ini baru. Adanya bantuan insentif makanan, ternakan, ruminan melalui skim harga bersubsidi bagi dedak dan isi rong sawit. Termasuk juga program galakan usahawan tekno PKS. Jadi ini merupakan program-program baru yang diolahkan oleh kementerian untuk kementerian ini tahun depan. Dan keseluruhan dana diuntukkan adalah sebanyak 120 juta ringgit. Jadi saya melihat ini sebagai sesuatu baru. Di luar daripada skop dana ini, kita juga ingin melihat insurans pertanian ini akan menjadi kenyataan dalam masa yang terdekat. Jadi ini merupakan pendekatan-pendekatan yang diolah oleh kementerian untuk merancakkan pertumbuhan sektor agro makanan ini sepanjang tahun lalu. Bajet 2022 ini merupakan sebahagian daripada program yang dilakarkan oleh kementerian
untuk dasar agro makanan 2.0. Jadi sepanjang tahun hadapan ini merupakan tempoh tahun kedua dasar agro makanan 2.0 ini dilaksanakan oleh kerajaan. Kita ingin melihat bahawa sepanjang sampai sehingga 10 tahun akan datang, sektor agro makanan ini akan berolah daripada menuju kepada pertanian moden, aplikasi teknologi yang moden. Sebab itu kita melihat dana 2022 merupakan dana yang penting untuk menggerakkan kehendak dan aspirasi kementerian ke arah pelaksanaan dasar agro makanan 2.0. Jadi satu dasar yang ambisius yang ingin melihat lebih banyak peluang penglibatan pihak industri, peremajaan industri agro makanan ini, dan juga membawa sektor agro makanan ke arah teknologi yang terkini. Jadi kalau kita bercakap tentang teknologi, kita berharap agar penghasil pengeluaran daripada sektor ini akan meningkat, dan juga pengurusan tanah yang lebih efisien untuk menuju ke arah hasil pengeluaran yang lebih tinggi. Jadi dengan dana yang ada ini dan apa yang tadi Datuk Seri kongsikan berkenaan dengan mungkin kita perlu ada, itu antara visi dan misi Kementerian Pertanian kan, untuk menjadi lebih dinamik, lebih sektor pertanian lebih moden dan menjadi pengeluar utama makanan dunia. Jadi bila melihat ada dengan dana ini dengan peningkatannya, apakah impak ataupun momentum dari segi jangka pendeknya, jangka masa panjangnya kepada kementerian sendiri? Ya, jangka panjang adalah untuk melihat sektor agro makanan diolah sesuai dengan disasarkan dengan seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi dalam pembentangan rancangan Malaysia oleh Perdana Menteri menyentuh tentang pertanian moden, aplikasi teknologi IR 4.0, dalam visi dan aspirasi DAN ataupun Dasar Agro Makanan Negara 2.0 juga diaspirasikan untuk melihat sektor pertanian agro makanan ini ditingkatkan, diefisienkan. Jadi untuk jangka masa panjang itu merupakan aspirasi yang nak dilihat oleh kementerian dan juga yang nak dilihat oleh kerajaan. Tentu sekali untuk jangka masa pendek kita ingin melihat bahawa aspek security makanan negara itu sentiasa terjamin. Sektor agro makanan ini akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19. Kita tahu semua sektor terganggu. Jangan cakap sektor pelancongan yang terganggu disebabkan oleh sekatan dan pandemik COVID. Sektor-sektor lain juga terganggu, tetapi sektor agro makanan merupakan satu sektor yang dibenarkan ketika PKP dan pandemik. Kerana ia merupakan satu sektor yang tak boleh diberhentikan. So kita ingin melihat jaminan makanan negara, security makanan negara terus terjamin walau apa keadaan sekalipun, melalui penglibatan dan pengaktifan penerusan dana yang diuntukkan oleh kerajaan sepanjang tahun 2022 ini. Okey, baik YB. Kita kesutukan masa di YB sebenarnya. Mungkin YB boleh simpulkan apa yang diperkatakan tadi. Harapan YB lah berkenaan dengan bajet yang telah pun dibentangkan, dan mungkin ada sesuatu, mungkin ada pesanan kepada mungkin penggiat industri pertanian dan juga industri makanan ini. Silakan Datuk Seri. Ya, kita ingin melihat sektor ini terus dikembangkan. Saya ingin melihat dana yang diuntukkan kepada kementerian untuk tahun hadapan ini digunakan sebaiknya, tepat kepada kumpulan sesar. Jika satu dana diuntukkan untuk dimanfaatkan 10,000 peserta nelayan, petani dan peternak, ianya harus sampai kepada 10,000 peternak itu. Dan tentu sekali kita ingin melihat bahawa dana sepanjang tahun 2022 ini digunakan secara efisien. Sebab itu di peringkat kementerian, beberapa jabatan kuasa yang ada dan akan dibentuk untuk memantau perkembangan pelaksanaan
dana yang diuntukkan oleh Kementerian Keuangan sepanjang tahun hadapan. Kita mempunyai mesyuarat yang berkala, satu mesyuarat yang saya pengurusikan, mesyuarat pembangunan yang saya pengurusikan, dan ada mesyuarat teknikal yang pengurusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian untuk memastikan dana 2022 yang diuntukkan kepada MAFI ini digunakan sebaiknya, mensasarkan objektif yang telah disasarkan dan juga dimanfaatkan oleh semua pihak sepanjang tahun 2022 ini. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Ini antara yang dikongsikan harapan Datuk Seri sendiri. Moga dengan ada dana ini sebenarnya dapat memacu lagi lah peningkatan penghasilan, produktiviti, semuanya lah yang dapat membawa sebenarnya akan meningkatkan lagi ekonomi negara. Dan seterusnya dapat mengekalkan momentum pengeluaran makanan negara lah, khususnya tanaman padi kan. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Datuk Seri Ronald Kiandi, Menteri Kementerian Pertanian dan Industri Makanan yang sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, kita dah berhenti berehat, Faria. Sekembali nanti kita nak bercakap tentang kesiapsiagaan ataupun kesiapsiagaan bencana negara. Sebab semalam pun PM kita dah pun melancarkan program #Keluarga Malaysia Siaga Bencana bersempena dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2021. Baik, selepas ini di MHI. Baik, dalam Malaysia hari ini. Fariha ni setia apa yang setianya? Kalau I YTS yang teramat setia. Gitu. Saya cukuplah yang setia sahaja sebab anda lah yang menilainya. Baik, kita sebenarnya setia kita ada tetamu yang amat setia. Kenapa kita memanggil beliau ini? Sebenarnya kita nak berkongsi berkenaan dengan kesiapsiagaan bencana negara. Yang ini baru saja dilancarkan oleh program Keluarga Malaysia Siapsiaga Bencana ini bersempena dengan Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2021. Ya, kita bercakap tentang SIDAT ni. SIDAT ni sebenarnya dah lama dah, dari tahun 2006 tak salah saya. Dah 15 tahun, Faria. Jadi mungkin ada pendekatan masyarakat sekarang ini mungkin tidak mengetahui ataupun kita kenalah dengan keluarga Malaysia sekarang ni kan. Jadi kita nak melibatkan pihak komuniti bersama-sama untuk kita nak mengharungi bencana-bencana negara ni. Bukan saja air pasang besar ni. Malahan dekat Malaysia ni banyak lagi antara bencana-bencana lain kan. Baik, kita terus kenalkan tetamu kita di studio yang amat setia, Pesuruhjaya Pertahanan Awam Lokman Effendi Ramli KSD, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Assalamualaikum. Kita tiba-tiba takut pula. Tuan masih lagi setia menunggu. Masih lagi setia menunggu kan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fariha Fazli kerana pagi ini menjemput kami untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan SIDAT ataupun SIDAT Keluarga Malaysia. SIDAT ni sebenarnya nama pendek. Nama panjang dia berasal daripada Civil Defence Emergency Response Team. Keluarga Malaysia lah dalam konteks Keluarga Malaysia ni. Jadi dia sebenarnya adalah satu pasukan bantuan ataupun satu pasukan tindakan kecemasan. Okey. Jadi dia ni sebenarnya adalah satu inisiatif kerajaan yang melalui Angkatan Pertahanan Awam Malaysia diwujudkan di komuniti setempat. Jadi benda ni sebenarnya adalah selaras dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah berkenaan dengan keluarga Malaysia. Jadi sebenarnya kalau benda ni juga menjadi suatu komitmen yang tinggi di peringkat Yang Berhormat Menteri Tugas-Tugas Khas sendiri, Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad. Baru-baru ni saja saya sempat bersama dengan Yang Berhormat Menteri ke Mersing, di mana Yang Berhormat Menteri telah melancarkan SIDAT Keluarga Malaysia di Mersing. Sebanyak 8 mukim yang terlibat dalam pelancaran tersebut. Dan insya-Allah pada 11 hari bulan nanti di Ibu Pejabat Pertahanan Awam Malaysia akan diadakan majlis penyerahan penubuhan SIDAT Keluarga Malaysia. Baik. Bila cakap tadi adalah pemukim di mana? Di Mersing. Di Mersing saja. Jadi kita nak tahu juga sebenarnya berapa banyak dah SIDAT yang telah ditubuhkan di Malaysia sebenarnya untuk keluarga Malaysia ni. Okey. Kalau kita bercakap tentang SIDAT ni sebenarnya komponen dalam SIDAT itu sendiri sebelum ni, seperti mana kata saudara kita tadi itu, sejak 2006 sebenarnya, dia ada SIDAT
yang ditubuhkan di premis kerajaan. Dia ada SIDET yang ditubuhkan di premis swasta, di NGO sendiri dan di dalam komuniti. Jadi termasuk SIDET Keluarga Malaysia ni ialah segmen di bawah SIDET Community. Jadi kalau dirangkumkan semua sekali itu, setakat ini kita telah pun ada sebanyak 213 SIDET di seluruh negara. Kita nak tahulah antara fungsi-fungsi SIDET ni. Sebab yalah kita pun sekarang ni dah pun menghadapi fenomena air pasang besar dan mungkin ada lagi bencana-bencana yang akan datang. Jadi nak tahulah andai kata kalau kita ni rasa macam berminat juga kan nak menjadi SIDET ni, mungkin boleh permulaan nak kongsikan tentang fungsi dulu, fungsi SIDET ini. Okey, fungsi SIDET ni dia macam ni. Saya buat analogi lah. Contohnya kalau katakan kita dalam keadaan terdesak, kita golongan terkesan disebabkan oleh musibah. Siapa sebenarnya yang kita mengharapkan dapat menolong kita? Sudah tentulah orang yang paling hampir yang boleh memberi respon ataupun bantuan kecemasan dengan segera. Jadi konsep SIDET ni begitulah. Maksudnya dia adalah satu kumpulan yang dah siap siaga yang boleh memberi bantuan kecemasan pada bila-bila masa diperlukan. Jadi kalau signifikannya kalau dia dah berada di dalam masyarakat dekat dengan kita, siapa saja yang terkesan dilanda musibah kemalangan, dah ada kumpulan yang boleh untuk respon sebelum agensi penyelamat sebenar datanglah. Jadi dia dulu yang dapat memberi bantuan. Kita melihat bagaimana bila melihat sebuah kumpulan ni perlunya ada latihan dan sebagainya, betul tak? Jadi kita nak tahu sebenarnya apakah peranan APM sendiri untuk melihat menyokonglah SIDET ini. Okey, terima kasih. Dari segi secara overallnya, secara globalnya, macam APM sendiri ni kita ada pelan strategik kita. Kita memang dalam pelan strategik kita ni kita mensasarkan sebilangan daripada rakyat Malaysia ni diberi ilmu pertahanan awam. Kita latih dia. Apabila dia tahu tentang ilmu pertahanan awam, ilmu menyelamatkan diri, ilmu memberi kecemasan, dia sendiri ni dah boleh menyelamatkan diri dia sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Dalam konteks SIDET Keluarga Malaysia pula, apabila kita tubuhkan SIDET ni, kita kena bagi dia latihan. Sebab sebelum dia berupaya memberi pertolongan kecemasan ataupun terlibat dalam operasi menyelamat, dia ni perlu dilatih. So dalam konteks ini, APM sebenarnya, kita ada modul-modul latihan yang kita berikan. Satunya kita bagi asas ilmu pertahanan awam. Kemudian kita bagi asas pertolongan cemas. Kita bagi asas bagaimana menghadapi kebakaran contohnya. Asas macam mana nak menyelamat di air. Itu antara modul-modul yang kita ada. Malah dia ada juga modul yang mana boleh memberi pengetahuan kepada dia macam mana nak mengendalikan bencana itu sendiri. Contohnya kita ada simulasi. Simulasi bila berlakunya bencana apa yang perlu dibuat. Dia pun boleh masuk dalam modul tu untuk dilatih, diberi pengetahuan sebelum buat operasi. Betul. Sebenarnya untuk memberikan bantuan atau pertolongan ini, ianya harus digandingkan banyak pihak sebenarnya. Daripada pihak agensi kerajaan, NGO, khususnya pihak APM dan juga Jabatan Bomba dan Penyelamat pun bersama-sama sebenarnya ada membantu juga. Kali ini kami nak bawakan ini pihak keselamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat khususnya di Negeri Selangor yang ada membuat program iaitu di Sungai Pertak, Kuala Kubu Baru. Jadi kita lihat usaha mungkin menyelamat ataupun simulasi bantuan yang diberikan. Jom kita saksikan. Keputusan kerajaan memberi kebenaran kepada mereka yang menerima vaksinasi lengkap untuk melakukan pergerakan rentas negeri bermula 11 Oktober lalu sememangnya menjadi perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Peluang ini sudah pasti dimanfaatkan sebaiknya untuk bercuti bersama-sama keluarga di samping membantu mengurangkan tekanan ketika fasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lalu. Dalam kegairahan melakukan aktiviti pelancongan dan riadah, orang ramai cenderung untuk alpa tentang isu keselamatan di kawasan berisiko. Dengan mengambil pendekatan keluarga Malaysia, prihatin dengan keadaan semasa, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor mengadakan kempen keselamatan di air bertempat di kawasan tumpuan ramai Kuala Kubu Baru, Selangor. Tempoh perjalanan selama 1.5 jam dari Kuala Lumpur, Kuala Kubu Baru juga cukup terkenal dengan panorama dan keindahan alam semula jadinya. Air terjun Sungai Pertak menjadi tumpuan pengunjung untuk berkelah dan bermandi manda
terutama pada hujung minggu. Seramai 15 anggota bomba terlibat menyertai kempen ini dan diketuai oleh Yang Setia Penolong Kanan Pesuruhjaya Bomba, Nur Azam Khamis, yang bertujuan memberi kesedaran tentang langkah-langkah keselamatan di air. Pada masa sekarang kita dapati trend kemalangan yang melibatkan aktiviti air semakin meningkat. Dan pada masa kini pun kita dapati keadaan musim bulan ini dan akan datang adalah musim hujan. Jadi kita menjalankan aktiviti keselamatan di air bagi untuk menyedarkan masyarakat yang berkunjung ke kawasan-kawasan rekreasi yang melibatkan air sentiasa berwaspada dan dapat memastikan keselamatan keluarga atau diri sendiri berada dalam keadaan yang selamat dan terjamin daripada segala bencana di air. Taklimat ringkas terlebih dahulu diberikan oleh penolong penguasa bomba, Muhammad Yunus Jamas, kepada pengunjung sebelum memulakan aktiviti seterusnya. Bagi memastikan tuan-tuan bermain di kawasan air ini, tuan-tuan kenalah memastikan air terjun di belakang kita ini, airnya sentiasa berada dalam keadaan baik. Jika tuan-tuan nampak langit agak gelap di bahagian atas, kita mempunyai risiko arus deras ataupun kepala air. Selain daripada itu juga, tuan-tuan boleh lihat perubahan di dalam kawasan air. Air menjadi buih-buih ataupun air menjadi keruh. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor baru saja selesai memberikan taklimat kepada para pengunjung di sini tentang langkah-langkah keselamatan ketika berada di sungai ataupun air terjun. Dan kini mereka akan melakukan simulasi menyelamatkan mangsa lemas menggunakan Recycle Light Water Rescue Equipment Reward atau menggunakan barangan terpakai yang disediakan di sini. Tolong! 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 Guys, tolong guys! Guys! Lari guys! Guys! Cepat guys! Satu guys! Danger clear! Respond clear! Hello! No response! Call for help! 999! Open airways! Airway clear! Look, listen and feel! Sabar, slow breathing, cepat! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
Captain position. Menurut Nur Azam, kadar kematian akibat lemas adalah lebih tinggi berbanding kadar kematian akibat kebakaran. Justru, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor memperkenalkan inisiatif reward ini dalam usaha mengurangkan kadar kes lemas di kawasan rekreasi. Recycle Light Water Rescue Equipment Reward merupakan peralatan kita semula seperti tayar dan botol yang disediakan di beberapa kawasan sungai dan air terjun untuk digunakan ketika waktu kecemasan. Pada hari ini kita menjelaskan kepada mereka kaedah-kaedah untuk menggunakan peralatan ini dan kaedah-kaedah untuk menyelamatkan diri jika berlakunya bencana di air. Dan kita juga menunjukkan pada mereka kaedah untuk menyelamatkan mangsa yang lemas pada peringkat awal sebelum pihak keselamatan tiba ataupun pihak ambulans tiba, di mana mereka boleh melakukan CPR kepada mangsa yang lemas ataupun yang telah berjaya diselamatkan oleh para pengunjung. Kita juga ingin memaklumkan kepada masyarakat supaya dapat mengikuti pameran yang akan Jabatan Bomba pamerkan, iaitu pada 11 hingga 13 November 2021 di Kuala Lumpur.
Baik, itu simulasi yang dilaksanakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat kan. Dalam pada kita seronok-seronok tu, kena tengok langkah-langkah keselamatan apa yang kita tahu. Tapi tadi bicara juga dengan Tuan kan, andai kata kalau terjadinya macam tu, orang yang pandai berenang pun kadang-kadang boleh lemas juga Tuan? Yes. Itu kadang-kadang tu kena buat apa dulu Tuan? Dia biasanya kalau macam apa yang ditunjukkan dalam simulasi itu kaedah yang betul lah. Maksudnya kalau the most important kalau kita ada alat yang kita boleh gunakan macam tadi pelampung. Jadi bila dia melihat kejadian begitu, dia lempar dari pelampung. Saya percaya yang kat belakang tu semua pandai berenang tu, tapi dia menggunakan kaedah yang betul, gunakan pelampung dulu. Jadi sebab orang yang dilanda lemas ni contohnya, yang lemas, dia ni nak berpaut pada apa saja yang dia ada. Jadi kalau kita pergi, mungkin silap-silap kalau kita tidak kuat, kita pun turut sama, dalam keadaan yang sukar. Jadi kita gunakan pelampung, kadang-kadang kita tali pun kita boleh guna, kayu pun kita boleh guna supaya dia boleh berpaut dan kita tarik dia. Dari kaedah yang terbaiklah. Tapi kalau kita lemas, yang paling penting jangan panik. Kita cakap jangan panik. Yes. Tapi kita tak tahu di situasi tu macam mana kan. Kadang orang tu yang dalam tu dah panik dulu. Ya, kan. Tak apalah sebenarnya. Kita kalau boleh elakkanlah sekarang ni, musim-musim monsun timur laut ni, untuk kita melakukan aktiviti riadah di air. Okey, kita sambung perbincangan kita. Itu antara simulasi. Dan tadi Tuan Loman juga ada mengatakan bahawa macam SIDAT ni memberikan latihan, terutamanya macam pertahanan awam sendiri kan. Jadi berapa lama sebenarnya tempoh latihan tu yang perlu diberikan kepada mereka agar mereka betul-betul mahir dengan latihan yang diberikan? Okey, kalau kita dalam konteks SIDAT keluarga Malaysia, biasanya apabila kita dah buat suatu pelantikan, penubuhan tu, kita biasanya bagi minimum tempoh latihan ni 8 jam lah. Okey, itu asas saja yang tahu. Asas saja. Tapi untuk tujuan dia menyelamat, dia perlukan lebih daripada itulah. Mungkin 16 jam, mungkin 32 jam. Sebab kita ada modul-modul dia. Modul pengenalan, modul asas, modul kemahiran, advance, kita ada level-level dia. Jadi lagi banyak kemahiran dia yang dia ada, lagi confident, lagi berkeyakinan dia untuk terlibat sama dalam operasian. Tuan, sekarang ni selain daripada kita beriadah di air kan, main aktiviti air dan sebagainya, tapi kita lihat sekarang ni kebanyakan daripada kita ramai yang suka aktiviti hiking ni. Kan, kita kena tahu juga apa antara mungkin faktor-faktor keselamatan yang kita harus tahulah andai kata kita ni nak pergi hiking ataupun mendaki ni, Tuan. Okey, yang paling penting sekali kalau orang nak hiking ni sekarang ni nak kena dapatkan permit kan. Kalau kita nak masuk ke tempat tertentu tu kita kena ada permit. Tujuan dia itulah sebab pengesanan. Maksudnya kalau kita tak lapor diri kepada, kita tidak dapat kelulusan tu, orang pun tak tahu kita masuk ke dalam kawasan-kawasan hutan simpanan, ke tempat-tempat air terjun. Jadi kontak tu kena establish kontak dululah. Maksudnya itu yang pertama. Yang keduanya juga kalau kita suka hiking, hiking ni saya pernah jugalah ikut tim-tim hiking ni. Jadi kita ambil peranan untuk bawa perkara-perkara yang penting lah. Contohnya kalau kita ada first aid punya bag tu, kita bawa sekali lah. Kemudian kita pun tak tahu, kadang-kadang orang hiking ni dia boleh tersesat. Kan? Jadi perlu ada orang kata makanan-makanan ringan yang boleh memberi tenaga sikit lah. Bawa. Kemudian perlu ada alat-alat yang boleh berkomunikasi, yang kita boleh adakan berkomunikasi lah. Mungkin kita perlu ada bateri power bank ke apa, kita kena ada benda-benda macam itulah. Okey, apakah saranan Tuan sendiri lah kepada masyarakat, terutamanya mereka yang berdepan dengan keadaan ataupun lokasi kan yang ada berisiko bencana ni lah. Macam tadi kita tahu kalau kata nak pergi hiking, kita sebenarnya kena ada perancangan yang rapi kan. Bukannya ikut hati. Nak pergi hiking je terus. Mungkin saranan Tuan sendiri. Okey, so sekarang ni kalau ini sangat signifikan lah sebab sekarang ni kita pun dah masuk dalam dia panggil monsun timur laut. Kalau dulu monsun timur laut ni kita panggil musim tengkujuh. Sewaktu saya berada di pantai timur dulu di Kelantan, Terengganu, memang kalau monsun timur laut ni memang sangat dihubung kaitkan dengan hujan yang berterusan. Ataupun bila hujan berterusan ni paras air naik. Kemudian banjir. Jadi betul lah kalau katakan orang-orang yang berada di kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air itu, mungkin dia tahu fenomena ni sentiasa berlaku, tapi kita tak boleh underestimate sebab keadaan sekarang ni mungkin berbeza daripada 5 atau 10 tahun dahulu. Kalau banjir sekarang ni mungkin tak sama macam 10 tahun dahulu.
disebabkan oleh perubahan cuaca umpamanya. Jadi nasihat saya lah, terutamanya bagi tempat-tempat yang mudah dinaiki air ni, mungkin kena double alert lah. Kalau dulu kita dah ada persediaan, kali ini persediaan tu lebih lagi. 2 kali ganda. 2 kali ganda. Contohnya saya suka mengesyorkanlah kalau katakan kita ada sendiri orang kata macam ready to go bag. Ataupun setengah orang kata beg kecemasan. So dalam keadaan kita dah ada di musim sekarang ni, saya sarankan setiap keluarga dah ada beg kecemasan tu. Maksudnya dalam tu dah ada dokumen-dokumen penting dah dimasukkan. Mungkin makanan-makanan ringan sikit dah masukkan, air, kadang-kadang lampu suluh, whistle, alat-alat perhubungan, apa saja yang dirasakan perlu, masukkan dalam beg siap-siap. Contohnya, letak di tempat yang mudah dicapai. Itu persediaan sebab apa? Sebab kalau katakan dalam keadaan tiba-tiba saja kita perlu bergerak ataupun keluar daripada tempat tinggal kita untuk menyelamatkan diri, kita dah boleh capai dan terus pergi. Itu number 1. Number 2, kalau boleh kita sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Kita tengok apa benda mungkin dalam media ada dimaklumkan hujan lebat ke, angin kencang ke, ataupun kaji cuacanya, meteorologi punya pengumuman ke, kita sentiasa alert. Itu dari segi maklumat. Yang ketiga juga kita kena ada orang kata macam common sense kita lah. Kadang-kadang hujan tiba tak berhenti-henti kan, contohnya. Maklumat tak ada, sebab nampak ni lain macam ya kan. So kita dah kena alert dan get ready. Kemudian kita kena ada establish dari segi communication. Mungkin dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara, dia tahu what is going on. Itu pentinglah. Paling setuju saya dengar apa yang Tuan katakan tadi adalah kita kena alert isu-isu semasa. Sebab ini berlaku di Kuala Kedah, di mana ada individu-individu yang parking kereta di JT Kuala Kedah nak menuju ke Langkawi. Mereka tak tahu situasi dekat sana bagaimana, kan? Jadi bila balik semula ke tempat kereta, habis kereta sudah dinaiki air. Tapi andai kata kalau mereka tahu tentang situasi isu semasa sekarang ini, hal berkaitan dengan air pasang besar sekarang ini, mungkin mereka tidak akan parking kereta dekat sana, kan? Itu kena tahu. Tuan Lokman, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ini. Kita harapkan apa yang telah dilakukan, berikan latihan kepada untuk menyokong lagi SIDAT ini menjadi lebih baik dan sebagainya. InsyaAllah dipermudahkan. Baik, itu dia Yang Bersetia Pesuruhjaya Pertahanan Awam, Lokman Effendi Ramli. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bahagian Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey, kita nak berhenti berehat. Lepas ini kita nak bersama dengan artis Ibnu Riza. Siapa yang kata Ibnu Riza menyepi? Tak ada. Tak ada? Apa dia? Petik sikit lagu-lagu tu. Siapakah di antara kita? UMHI selepas ini. Jangan ke mana-mana, okey? Kembali di Malaysia hari ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita bawakan anda dengan nostalgia seni. Ibnu Riza. Yes, Ibnu Riza. Di sini, bukan? Apa tu? Ibnu Riza. Bukan saya, tapi di sana. Di sana. Yes. Saya pasti ramai di antara kita yang sukakan irama-irama 80-an, 90-an kan, merindukan. Retro kan, merindukan Abang Ibnu Riza. Jadi, jomlah kita terus saja bersama dengan Ibnu Riza di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak tak dengar suara ni. Ni orang kata lamanya Ibnu Riza menyepi. Betul ke bang? Kalau masa PKP memang menyepi lah. Tapi sekarang ni bagaimana? Apa yang mungkin yalah untuk mengubat kerinduan pemuda abang sekarang ni, nak tahu juga kan. Selepas PKP kita dah kembali lagi bersama dengan apa nama kata tu, industri ni kembali lagi kan. Okey, kita ada sikit masalah teknikal tadi dengan Abang Ibnu Riza. Tapi baru ini saya sempatlah tengok dekat Instagram Abang Ibnu Riza. Beliau ni juga aktif dekat media sosial, tapi banyak memberikan kata-kata nasihat lah kan. Tapi satunya suara Ibnu Riza ni kalau kita dengar, saya tak tahulah, kalau dia dengar dia macam sama je. Daripada tahun 80-an. Sebab saya lahir tahun 80-an, awal 80-an. 81. Okey, betul. Jadi bila tahun 80-an saya ingat lagi, beliau ni antara artis-artis yang ketika itu yang mempunyai nama yang cukup digilai.
wanita, peminat-peminat wanita ni. Kalau dulu artis dulu dia kalau nampak Ni muka dia. Dia tak boleh lah. Dia kalau lagu dengan suaranya gemersik gemersik suaranya. Kalau ada semua yang meminati Anwar Zain waktu sebelum macam tu lah. macam itulah Abang Ibn Riza waktu ketika dahulu. Kan. Antara lagu-lagu yang dekat di hati kita antaranya adalah Mimpi Yang Tak Sudah. Okey, lepas tu ada Berdiri Seorang Perindu. Itu antara dua lagu favourite lah kan. Saya rasa kalau misalnya ibu-ibu kita kan, makcik-makcik kita, Ibn Riza ni, wow, bayangkan kita ni generasi yang akan datang kita melihat macam Anwar Zain tu lah. Betul. Tapi pastinya nama mereka ni, Ibn Riza ni membawa satu yang besar jugalah sebenarnya pesada seni Malaysia. Kita sekali lagi nak cubalah berhubungi. Minta okeylah talian kita. Abang Ibn Riza. Sekali lagi bang. Abang. Hello. Hello. Akhirnya. Boleh dengar? Boleh dengar. Ya. Kali ni cantik. Ya. Boleh. Tapi kami dengar balik suara saya rasa tu. Tapi tak apalah, suara abang clear sekali. Jadilah abang. Okey bang, sekali lagi. Ramai peminat tanya abang, perkembangan terbaru abang sekarang ni. Ada lagu baru ke apa ke sekarang ni bang? Sekarang ni perkembangan terbaru. Sebenarnya kami, bagi saya dan mewakili semua pihak artis di Malaysia ni baru saja bebas lah untuk nak bergerak. Betul. Dan saya pun baru tak tahu lagi lah macam kita keluar baru lepas daripada ikat ni, kita keluar dah termangu-mangu macam tu lah. Macam tu lebih kurang. Sedang mencari arah mana kita nak masuk. Jadi maknanya sekarang ni saya sedang menyusun langkah kembali balik lah untuk saya buat kerja. InsyaAllah. Sekarang ni saya tunggulah mana-mana panggilan untuk buat persembahan. Setakat ni yang terdekat saya akan membuat persembahan di Putrajaya pada 11 bulan. Bila? 11 bulan 11 nanti. 11. Cantik tarikh tu. Jadi mungkin bila kita tadi dengar Ibn Riza sini cakap kata baru nak plan apa perancangannya kan, sebab baru saja kata baru nak keluar, bebas kembali lah. Bebas kembali kan. Jadi masa pandemik tu bang, mungkin boleh kongsikan jugalah, katanya tak bekerja sepanjang pandemik dan terpaksa menggunakan wang simpanan sendiri untuk menampung kelangsungan hidup tu. Sebagai saya juga mewakili semua, saya rasa semua artis yang menjadikan Sutrajaya Seni mereka sebagai satu punca pendapatan utama. Dan saya juga adalah salah seorang yang terkesan dalam pandemik, musim pandemik dulu. Jadi maknanya hampir 2 tahun tu kami struggle lah. Saya dulu kan memang kita tak jangka benda ni akan berlaku panjang, punya lama. Jadi maknanya apa yang ada lah simpan. Yang lama-lama mungkin nak makan habis jugalah kan. Jadi kita pun plan macam mana kita nak plan kita punya perbelanjaan, pasal apa belanja kita hari-hari. Kalau saya seorang, saya boleh plan lah. Ini dah ada tanggungjawab. Betul. Jadi maknanya benda tu tak dapat kita rancang keuangan kita untuk saya diri sendiri lah. Benda ni semua melibatkan satu dalam kehidupan saya. Betul. Amat kesan lah. Hampir ke hujung 2 tahun tu. Dah tak ada apa lagi dah. Benda yang nak. Jadi kan. Jadi sampai satu peringkat mungkin akan jadi satu sultan lah dalam membentuk suatu kehidupan dalam berkeluarga tu. Jadi apa yang saya dapat katakan, saya memang reda dengan apa yang berlaku. Saya anggap ini satu ujian saya setelah lama kita tidak diuji, mungkin hati-hati tidak diuji dengan punya teruk. Saya memang rasa berhenti daripada Dewan Pengarah Kuala Lumpur dulu. Baik. Tapi alhamdulillah lah. Tahun 93. Saya berhenti kerja dan sampai sekarang ni saya memang terimakan dengan menyanyi. Alhamdulillah. Moga dengan dah dibenarkan merentas negeri sebagainya, aktiviti pula dah dilakukan. InsyaAllah, moga murah rezeki kalian semuanya. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bang, saya sebenarnya dah lama dah nak dengar secara live. Dan bukan saya saja, malahan puluhan ribu penonton sekarang ni pun nak dengarkan abang nyanyi secara live lagu-lagu Bala Segar yang abang satu ketika dahulu abang nyanyikan. Boleh tak abang satu lagu? Boleh. Okey bang, silakan. Lagu apa yang abang pilih?
Saya pilih kan? Okeylah, lagu yang biasa orang lagu Mimpi Tak Sudah, saya nyanyi lagu Mimpi Tak Sudah lah. Okey, baik, silakan. Secara live eksklusif di Malaysia hari ini. Silakan. Untuk anda Mehmet Syai, terimalah dari saya. Apa maknanya impian datang dan pergi, membawa hati menyusuri kembali jalan sepi. Kaukah di situ yang menantiku, atau jelmaan titis kenangan yang bernama pengalaman. Sambung. Di antara kita dengan rela menjadi pendusta, siapa terdulu membina harapan dan siapa yang memusnahkan impian tanpa sebab dan alasan. Kau mainkan perasaan bagai taufan, tiba-tiba datang dan menghilang. Oh, hilang bah, tak tahu ke mana. Wah, Nadia. Terima kasih, terima kasih. Suara tu. Okey, Abang Moga semua peminat Ibnu Riza terubat rindu yang katakan Ibnu Riza menyepi. Inilah dia hadiah yang cukup istimewa pada pagi ini di Image. Terima kasih banyak-banyak Ibnu Riza. Baik. Kalau lagunya Mimpi Yang Tak Sudah, kalau kita lihat Abang Ibnu Riza macam rindu yang tak sudah. Sentiasa rindukan Abang Ibnu Riza. Jadi kita doakan semoga dapat kembali lagi dalam industri ini. Jangan lupa 11 nanti di Putrajaya nanti. Sebelum penerbit kat dalam tu dekat sudah Afad, kita berehat ketika dan kita ada lagi kita nak kongsi kipas ni di Image. Okey, jangan ke mana-mana. Okey, kita di minit-minit terakhir masa kecederaan kita nak kongsikan berkenaan kasih informasi berkenaan GSK Scotts Jom Ronde. Duduk di rumah saja tiba-tiba ada hadiah tiba. Wow. Oh, nampak tak ini jadi sangat satu kejutan lah. Betul? Istimewa untuk anda daripada kru Jom Ronde. Apa istimewanya? Okey, anda kena dapatkan beg Jom Ronde berisi dengan barangan eksklusif, istimewa dan percuma untuk anda. Jadi anda kena nantikan kru Jom Ronde di rumah anda untuk keriangan seisi keluarga. Jadi anda kena ikuti di Facebook dan Instagram Jom Heboh Official untuk info lanjut tentang Jom Ronde. Jom Ronde ni sebenarnya menyokong imuniti, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak dikuasakan oleh Scotts Gamis dengan DHA, kini dengan pelbagai gamis yang menarik. Yes, okey. Jadi anda duduk kat rumah, hadiah akan menanti anda. Okey. Esok, Malaysia akan bawakan sedikit topik ini berkenaan dengan inspirasi dengan kemahiran diri. Sikitlah kami akan kongsikan. Pelari menara sehingga mencetak kejayaan, berjaya dengan larian di New York Empire State Building. Hebat tu. Jadi anda kena tahulah apakah antara kelebihan diri anda masing-masing untuk kita tunjukkan nanti. Baik, kita pun berada di penghujung rancangan. Macam rap pula. Rancangan baik kita nak kenyakan anda dengan lagu istimewa daripada Ibnu Riza. Okey, dengan lagu yang bertajuk Meneka Dalam Kesamaran. Okey. Besok dia Masyai. Curahkan semua harapanku yang ada kerana ku terlalu menyinta. Ku menyingkir tiap keindahan, ku lepaskan apa yang ku genggam. Tiada